Malam ni kita akan berbicara beberapa perkara. Pertama, pasal isu Cik Gubat yang membuat satu ucapan berbentuk hasutan sebenarnya ucapan tu mengatakan bahawa Perdana Menteri berbentuk niat jahat lah. Perdana Menteri telah menjual negara kita. Perdana Menteri telah mengakibatkan hilang trilion, tonton, trilion hilang. Dia kata disebabkan perjanjian Perdana Menteri telah mengikut telunjuk Jokowi, telah mengikut telunjuk orang kata Jakarta dan Indonesia, telah menjual kedaulatan negara kita. Baik, malam ini kita londehkan penipuan Cik Gubat yang kencing berdarah, tipu penyokong dia, dan penyokong dia pun terimalah bulat-bulat. Welcome Neo Reformist. Terima kasih Neo Reformist yang datang malam ini. Terima kasih. Dan juga malam ini juga kita akan jawab soalan tersebut. Sangat lawak tuan-tuan. Saya akan bawa apa yang dia cakap. Saya akan bawa kenyataan menteri luar. Terima kasih Terence. Kita bawa kenyataan menteri luar. Kita bawa kementerian luar. Kita bawa kenyataan daripada daripada agensi-agensi. Kita bawa kenyataan daripada Perdana Menteri sendiri di dalam ucapan. Kita bawa kenyataan. Dia sebut, kita bawa bukti. Dia sebut, kita bawa bukti. Dia sebut, kita bawa bukti. Kita akan tengok satu persatu tuan-tuan. Bagi mereka yang malas membaca. Malas membaca. Ini adalah kenyataan akhbar. Siaran akhbar Kementerian Luar Negeri. Dikeluarkan beberapa hari lepas. Kementerian Luar Negeri Malaysia telah mengeluarkan kenyataan rasmi sebanyak 6 muka surat. 6 muka surat telah dikeluarkan berkenaan dengan perkara treaty yang disebutkan, dan malam ini kita akan tengok satu persatu. Boleh ambil part tersebut, londehkan terus tuan-tuan. Kita jangan bagi can pada dia orang ni tuan-tuan. Kita nampak penipuan. Dia orang ni main sebut je, main sembuh je. Lepas tu buat muka tak bersalah. Bila dah kena nanti, buat rasa diri tu macam hebat sangat. Lepas tu kata, saya tak tahu, saya minta maaf. Itulah perangai dia orang. Baik, share, like, subscribe. Terus share malam ni. Saya awal sikit sebab saya nak kena keluar sekejap lagi, ada meeting lain. Seterusnya kita bawa cerita KJ pula tuan-tuan. KJ baru-baru ni kan masih lagi bermain tarik tali kan? Tak tahu nak join ke tidak join ke tidak ke join ke tidak PN ni kan. So dia kata ya tidak. Akhirnya dia bagi alasan macam-macam. Ni hujung bulan ni bukan hujung bulan, dalam minggu ni atau minggu depan ni pembubaran Dewan Undangan Negeri dah pun dia lakukan. Tapi KJ masih lagi berteka-teki sama ada dia nak join siapa, dia nak menyertai siapa yang dia nak bersama ataupun siapa dia tak nak bersama. Dia macam masih lagi orang kata jual mahal lah. Masih lagi jual mahal kan dalam dalam nak menentukan dia nak join siapa. Baik. Tadi berita baru dikeluarkan. Muhyiddin suruh saya fikir lagi, KJ. Suruh fikir lagi Bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin memberi bayangan tidak akan menerima perlawanan perlawanan Muhyiddin untuk menyertai Bersatu. Okey. Bercakap ketika podcast keluar sekejap, bekas Menteri Kesihatan itu mengakui Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu meminta beliau untuk berfikir lebih lanjut sejurus menyuarakan pandangannya mengenai tawaran dikemukakan. Bagaimanapun beliau tidak menyatakan secara jelas mengenai jawapan diberikan kepada Muhyiddin, meskipun ia kelihatan menjurus ke arah menolak perlawanan ahli parlimen Paguh itu. Saya fikir lagi perlawanan dibuat Muhyiddin, saya pun sudah bersetuju untuk fikir lagi, dan saya pun minta beliau beri sedikit masa. Bagi saya jawapan mutamat mengenai perlawanan itu sudah ada, tetapi Muhyiddin minta supaya difikirkan lagi. Dewan Undangan Negeri DUN belum dibubar, jadi ada sedikit masa lagi untuk apa-apa berlaku. Bagi saya ada kata putus, tapi apabila pemimpin yang saya sanjungi minta saya fikirkan, kita fikirlah katanya. Semalam sumber PN memaklumkan Khairi tidak akan menyertai mana-mana parti termasuk Bersatu maupun menubuhkan parti baru dalam waktu terdekat. Ia susulan pertemuan Khairi dengan Muhyiddin yang dikatakan berlangsung di kediaman Perdana Menteri Bukit Damansara di sini. Muhyiddin pada mail itu mengaku ada menawarkan jawatan Majlis Pimpinan Tertinggi kepada Khairi jika beliau menyertai parti itu. Pengerusi Perikatan Nasional mendedahkan tawaran berkenaan dikemukakan kepada Khairi selepas bekas ahli rembau dipecat daripada UMNO pada Januari lalu. Dia tak boleh gantung, dia dipecat. Baik. Tapi dalam masa sama, Khairi cakap dalam podcast yang sama, dia kata bahawa dia marah dengan Saitro PH. Jadi saya pun terfikir, siapa Saitro PH maksudkan tu kan? Okey, KJ masih pertimbang tawaran PN. Minta Saitro PH tak sebar berita palsu. Khairi Jamaluddin hari ini memberi gambaran dia menolak tawaran untuk menyertai Perikatan Nasional semasa pertemuan dengan Muhyiddin Yassin. Bagaimanapun katanya, dia mempertimbangkan semula tawaran itu atas permintaan Muhyiddin.
Muhyiddin. Beliau telah tawar keahlian bersatu dan tawar peluang untuk terlibat dalam PRN. Saya telah jumpa beliau dan beri pandangan saya kepada beliau, dan beliau minta saya fikir lagi. Saya pun setuju untuk fikir lagi dan saya pun minta beliau sedikit masa, katanya. Ditanya oleh Syahril Hamdan sama ada dia telah memberi jawapan muktamad, Karim menjawab bahawa dia telah tetapi bersetuju untuk mempertimbangkan lebih lanjut atas rasa hormat. Dia dah ada keputusan dah. Tapi dia pertimbangkan lagi lah. Maksudnya sebenarnya dia nak tolak lah permintaan tersebut kan, betul tak? Timbalan spekulasi sebelum ini berhubung kemungkinan Khairi telah memutuskan untuk menyertai PN setelah bertemu Muhyiddin pada Isnin. Sumber PN mendakwa Khairi tidak akan menyertai mana-mana parti tetapi berkempen untuk gabungan dalam PRN, dalam PN. Sementara itu dakwaan tersebar di media sosial bahawa Khairi dilantik sebagai timbalan presiden, bukan Bersatu sebenarnya, timbalan presiden PKR. Bukan Bersatu, dia ada surat tu timbalan presiden PKR, tetapi benda itu telah dinafikan sebagai palsu. Menjawab khabar angin berkenaan bekas ahli parlimen Khairi dia mendapati berita palsu itu tidak menyenangkan dan mendakwa dia disebarkan oleh tentera cyber PH. Saya nak bagi tahu kepada Saitro PH, jangan sebar berita palsu. Benda ini adalah tak beretika dalam politik. Salah satu sebab saya tak berapa senang dengan PH hari ini, dan saya rasa sebahagian besar orang ramai tak senang dengan PH, adalah kerana perangai Saitro PH ni. Siapa dia? Okay. Now, saya nak betulkan sedikit. Dia bukan tawaran timbalan presiden Bersatu. Dia tawaran timbalan presiden PKR. Number one KJ, saya nak bagi tahu KJ lah. Pertama sekali Saitro ataupun Cyber Trooper PH tak pernah sebarkan benda tu. Malah Saitro PH adalah orang yang menentang kalau KJ masuk PKR. So jangan berangan sangat. Okey? Itu yang pertama. Yang kedua, kita kata kalau kita nak pun KJ masuk, kita kata kita pun tak setuju dengan KJ masuk. Kalaupun kita nak, kita pun tak setuju, kita kata. Kalaupun pimpinan nak, kita pun tak setuju. Kan? So tak payah nak berangan sangat. Jadi dalam kenyataan, dia seolah-olah macam tak nak bagi kenyataan. Ialah dia akan fikir dulu. Dia kata dah buat ketetapan, tapi dia fikir dulu. Ketetapan dah ada, tapi dia fikir dulu. Bermakna apa tuan-tuan? Sebenarnya dia dah buat keputusan untuk tidak menyertai Perikatan Nasional. Itu saja. Well, mungkin dia tukar fikiran lepas ni. Mungkin. Saya tak menafikan dia mungkin tukar fikiran. Tetapi apa yang berlaku sekarang ini, kalau betul dia meyakini Perikatan Nasional ini boleh melonjakkan kerjaya dia ke depan, dia meyakini Bersatu itu boleh melonjakkan kerjaya dia ke depan, lama dia dah terima tawaran Bersatu. Macam Anwar Musa, macam Syahidan Kasim, lamalah dia orang terima tawaran Perikatan Nasional ataupun Bersatu ataupun PAS, whichever lah parti yang dia nak declare tersebut kan. Kalau dia yakin lah. Tetapi kenapa dia tunggu sampai last minute nak buat tawaran, nak terima tawaran atau tolak tawaran tersebut? Bagi saya KJ buat keputusan je lah, tanpa apa orang kata, kalau tak buat keputusan awal, nanti ada yang akan menyusahkan geng-geng PN ni nak menentukan awak ni jadi calon ke tidak kan. Benda macam tu lah. So baik KJ bagi tahu awal. Tapi bagi saya ialah KJ sendiri telah menyatakan, dia nyatakan bahawa dia ditawarkan jadi ahli majlis tertinggi Bersatu. Dia sendiri kata, Muhyiddin Yassin katalah bahawa dia telah ditawarkan. Dia tak cakap. Jadi kalau ditawarkan jawatan tertinggi MKT, Majlis Kerja Tertinggi Bersatu pun, KJ masih lagi orang kata apa, ialah dudak-dudak tak nak setuju, tak setuju. Jadi persoalan kita, adakah KJ betul-betul bersedia ataupun nak menyertai Bersatu itu dan meyakini Bersatu itu sebagai parti yang bersih, kita kata, parti yang stabil, parti yang boleh melonjakkan melonjakkan karier politiknya lebih daripada apa yang berlaku sekarang ini. Jadi itu antara persoalan yang kena dijawab lah, kena dijawab oleh KJ sendiri, dan dia akan menjadi tanda aras kepada apa yang KJ nak perjuangkan dan apa yang yang diperjuangkan oleh oleh PN lah. Okay, kejap Irwan antara yang dipanggil. Rakaman audio 1MDB macam suara Najib, kata Irwan. Okey. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini diberitahu bahawa salah satu suara daripada 4 rakaman audio yang dikaitkan dengan urusan 1MDB kedengaran seperti Najib. Bekas Setiausaha Perbendaharaan Muhammad Irwan Serigar Abdullah berkata demikian ketika memberi keterangan dalam perbicaraan terhadap Najib berhubung penyelewengan 2.28 bilion dana 1MDB. Saksi pendakwaan ke-42 itu memberi keterangan berhubung salah satu suara dalam ke-4 rakaman audio berkenaan yang dimainkan ketika pemeriksaan utama oleh
pemeriksaan utama oleh Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Gharib. Dia kata suaranya macam Najib, jawab Irwan. Dua daripada rakaman video itu didakwa merupakan perbualan antara Najib dan seorang pemimpin Timur Tengah. Irwan juga mengenal pasti salah seorang daripada pemilik suara itu ialah Amhari Effendi Nazaruddin, bekas pegawai khas Najib. Amhari juga saksi pendakwaan. Terdahulu, Hakim Perbicaraan Colin Lawrence Sequeirah membenarkan permohonan pihak pendakwaan untuk menerima 4 rakaman audio itu sebagai bukti. 4 rakaman audio itu adalah sebahagian daripada beberapa rakaman yang didedahkan oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM Latifah Koya pada Januari 2020. Ia dikatakan sebagai melibatkan Najib dan individu lain dikaitkan dengan 1MDB. Pihak pendakwaan bergantung kepada 4 rakaman itu untuk mencabar dakwaan Najib bahawa dia menerima derma daripada Arab. Sementara itu, semasa pemeriksaan oleh bekas Ketua Peguam Bela Muhammad Syafiq Abdullah hari ini, Irwan berkata dia tidak pasti sama ada suara dalam rakaman itu benar-benar Najib kerana dia tiada ketika peristiwa itu berlaku. Syafi'i bertanya, selepas mendengar rakaman itu, adakah anda boleh mengatakan ia deepfake? Sebab dia kata itu dia deepfake kan, suara itu. Irwan kata saya tidak boleh katakan kerana saya bukan pakar. Deepfake ialah media sintetik yang dimanipulasikan secara digital untuk menyerupai seseorang. Perbicaraan berkaitan dengan 1MDB akan disambung pada 7 Julai. Najib yang dah pernah menjadi Menteri Keuangan dan pengurusi Lembaga Penasihat 1MDB berdebat 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan penggubalan wang haram membabitkan 2.28 bilion daripada dana kekayaan negara. Berhubung 4 pertuduhan salah guna kuasa, bekas ahli Parlimen Pekan itu didakwa dan melakukan kesalahan di M Islamic Bank Berhad Cawangan Raja Chulan. Bagi 21 pertuduhan pengumpulan wang haram, Najib didakwa melakukan kesalahan di bank yang sama antara 22 Mac 2013 dan 30 Ogos 2013. Pihak pendakwaan berhujah bahawa salah satu dari dalam M1MDB didalangi oleh Lo Tek Jo yang juga dikenali sebagai Jolo. Bagaimanapun, pasukan pembelaan mendakwa Najib tidak tahu jenayah yang dilakukan dalam 1MDB dan penyelewengan itu hanya didalangi oleh Lo serta pengurusan 1MDB yang lain. So, dia guna taktik tak tahulah. Pengurusi penasihat BN itu kini menjalani hukuman penjara 12 tahun kerana kesalahan di dalam SRC. Baik, jadi pendedahan tentang audio itu sebenarnya telah pun kita kongsi lama dahulu, kita kongsi lama dahulu. Menjawab persoalan ialah suara dia dengan suara beberapa pimpinan dia, kemudian suara dia dan juga suara Rosmah telah didedahkan oleh antaranya Latifah Koya pada waktu itu selaku ketua pengarah SPRM, dan pendedahan tersebut agak viral jugalah. Kalau tuan-tuan cari sendiri dekat social media boleh jumpa audio-audio pendedahan tersebut. Jadi perbicaraan sedang berlangsung. Ini merupakan kes kedua Najib. Setelah SRC didapati bersalah dan dipenjarakan selama 12 tahun, ini adalah kes kedua. Baik, kita move on kepada cerita seterusnya. Pelantikan Ketua Polis Negara yang baru. Menarik tuan-tuan, pelantikan Ketua Polis Negara yang baru. Itu saya sebut tentang Ayub Khan kan. Razuddin, IGP baru Ayub Khan Timbalan. Kerajaan hari ini mengumumkan pelantikan Razuddin Hussein Atta Abdul Rashid sebagai Ketua Polis Negara, IGP secara kontrak selama 20 tahun, manakala Ayub Khan Maidin Piche pula dilantik sebagai timbalannya. Menteri Dalam Negeri Saifuddin berkata kedua-dua pelantikan itu berkuasa Jumaat ini dan telah mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong. Okey. Razuddin berusia 61 tahun, dia lahir pada 15 Mac tahun 63 di Dengkil. Manakala Ayub Khan kini 57 tahun, dilahirkan tahun 66 di Kota Star, Kedah. Okey. So kita dah dapat tengok tuan-tuan bahawa pelantikan itu sekarang ini memang telah pun dimeterai. Alhamdulillah, terima tahniah saya ucapkan kepada AGP dan juga timbalan. Cuma dulu saya pernah sebutlah kalau boleh lantiklah Ayub Khan itu sebagai Ketua Polis Negara. So nampaknya dia jadi timbalan. Okey lah. In either way, it's there lah. It's there. So hopefully laksanakan tugas anda dengan sebaiknya. Tangkap mereka yang wajar dan wajib ditangkap, kan, dan bersihkan negara kita daripada segala kekotoran dan juga orang kata salah guna kuasa, insya-Allah. Dan saya percaya mereka dipilih ini atas dasar dan merit mereka untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Baik,